غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kefahaman dalam menuntut ilmu pada pagi ini ya Allah. Permudahkanlah segala urusan kami, terimalah segala amal ibadah kami. Rahmatilah kami dengan rahmat-Mu, jauhkanlah kami daripada kemurkaan-Mu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kurniakanlah kepada kami kekuatan untuk beramal dan berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, lagi saya muliakan Bapak Sabariah selaku penganjur bagi SPAQ, sahabat pecinta Al-Quran. Seterusnya barisan ahli jawatan kuasa pihak pentadbiran SPAQ yang ketuai ataupun yang diuruskan juga oleh barisan moderator. Seterusnya para penaja dan muslimin muslimat, hadirin hadirat, ibu-ibu, ayah-ayah, jemaah serta keluarga SPAQ yang dirahmati Allah Azza wa Jal sekalian. Jadi alhamdulillah, pertamanya nak buat selamanya, marilah kita merafakkan, menzahirkan rasa kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jal. Dengan izin dan rahmatnya, kita berada pada hari ini, pada hari yang ke-15 Jamadil Akhir, pada hari Khamis, di mana kedua-duanya merupakan gabungan hari yang disunatkan berpuasa, kan. Jadi insya-Allah kita doakan bagi yang berpuasa pada hari ini, mudah-mudahan mampu sampai tamat hingga ke garisan penamat lah, insya-Allah. Kan, bagi yang mungkin tak berpuasa atas apa-apa keuzuran, apa-apa mungkin halangan, rintangan ke, kan, mungkin perut tak bagi kerjasama ke, mungkin anak duk ganggu-ganggu kan, duk makan depan kita pun terliur ke. Jadi bagi yang menghadapi kesukaran tu, insya-Allah kita doakan dipermudahkanlah, dan boleh rebut nantilah peluang yang akan datang untuk kita sama-sama berpuasa sunat nanti, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah terima segala amal ibadah kita, insya-Allah, amin. Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, kita lagi lebih kurang lagi 3 hari lah yang berbaki sebelum masuk ke tahun Masihi yang baharu, dan juga lagi lebih kurang lagi 14 hari kita nak masuk ke bulan Rejab, kan, bulan Rejab. Jadi mudah-mudahan lah, kita harapkan juga kita ada semangat yang barulah, kan, untuk kita masuk pada tahun baharu ni. Kita ada semangat yang baru untuk kita sama-sama teruskan kehidupan
Dan yang paling penting ibu-ibu sekalian, kita pastikan adalah azam yang kita kena capai. Kita pastikan juga ada matlamat yang jelas dari sudut agama. Sebab kalau dari sudut dunia ni, kita tak payah tanya, tak payah bincang pun, kita akan cari, kita akan buat kan. Maknanya contohlah daripada sudut mungkin kerja kan, dari sudut mungkin harta, mungkin anak-anak ke kan. Jadi kita akan carilah, kita akan fikir yang terbaik apa semua kan. Tapi dari sudut agama ni, itulah kadang-kadang kita terlepas pandang kan. Kadang-kadang bukan semakin baik, semakin teruk pula, terbalik pula kan. Jadi benda ni sebenarnya sangat merisaukan lah, sebab agama ni lah yang akan menentukan kita di akhirat macam mana kan. Dunia ni sementara kita hidup je, bila dah meninggal tu agama tu lah akan jadi pembela. Maknanya apa yang kita buat semua ni lah akan ditanya, dihisap di akhirat kan. Jadi kita risau sangat, kita kat dunia ni dah kaya, dah kata apa, dah berada kan, tapi ke akhirat tu kita jadi muflis pula kan. Waliyazubillahi min zalik. Benda ni Nabi sendiri pernah sebutkan dalam hadis Al-Bukhari 115, kita pernah bincang dulu dalam satu sunnah dulu, yang mana kan Nabi bermimpi, tiba-tiba Nabi bangun kan, Nabi sebut subhanallah kan, apa fitnah, apa ujian yang diberikan dan apa yang dikeluarkan daripada khazanahnya. Nabi sebut, bangunlah kalian, mungkin kamu berada kat dunia ni, kaya kat dunia, tapi kamu muflis di akhirat kan. Benda ni maknanya kita dapat satu peringatan. Nabi menghadapi satu mimpi yang mana mimpi tu dahsyat, dan sampaikan Nabi menyeru kepada kita kan. Boleh kita tidur lagi kan, time malam tak bangun, kita leka lalai. Ada orang lebih dahsyat, bangun-bangun dah sampai tak sempat subuh. Itu kita doa sangatlah, bukan kita macam tu lah. Waliyazubillah min zalik. Dan kita macam tu selama ni kita kena ubah kan. Dia mesti ciri-ciri orang beriman ni, dia bangun sebelum subuh, dia akan pastikan qiyamul lail dia akan buat, dia solat paling-paling tahajud dia akan buat, atau witir dia akan buat. So kita letakkan target macam tu kan. Kita kena semakin baik, ilmu semakin bertambah, ilmu agama, amalan semakin meningkat seiring dengan usia kan. Bukan semakin menurun, patutnya semakin bertambah kan. Amalan semakin bertambah dan akhlak pun semakin baik. Tiga ni lah kita kena capai, tiga kriteria ni. So bebas sekalian, benda ni kita kena muhasabah kan. Nak harapkan orang tolong checkkan kita tu boleh, tapi kita akan condemn dia balik kan. Kau pun bukannya perfect kan. Jadi macam tu kita akan bandingkan dengan dia kan. So kita kena muhasabah sendirilah. Kita yang kena checklistkan sendiri, kita yang kena letakkan satu matlamat, kita yang kena ubah, kena bertindak. Jangan sampai kita harapkan orang sahaja nak menegur kita kan. Saya ada tengok satu video lah TikTok kan, ni sekadar kita ambil intibar lah, di mana seorang perempuan ni, dia tunjuk gambar, dia buat perbandingan gambar dulu dia masa dekat sekolah, di mana dia memakai tudung labu, jenis yang maknanya kata tutup baiklah, bagus lah kan. Lepas tu tidaklah kata bersolek berlebih-lebihan semua. Dia tunjuklah gambar yang dulu kan. Lepas tu gambar yang sekarang. Gambar sekarang dia cakap, oh inilah saya yang sebenar. Inilah saya dah jumpa, macam lebih kurang macam itulah ayat dia. Saya dah jumpa identiti saya yang sebenar. Tunjuk gambar apa? Gambar yang memakai pakaian yang ketat, tutup-tutup yang singkat, bertabaruj, over makeup dia melampau sangat. Rupanya dia jadi model. Jadi model, dan dia kata inilah saya punya identiti, saya dah jumpa kan, saya dah jumpa dah saya punya life. Macam itulah lebih kurang ayat dia. Maknanya dia membandingkan dulu dengan sekarang. Dia anggap sekarang tu itulah yang sebenarnya dia. Dan dia anggap dulu tu maknanya ketinggalan zaman. Dan dia anggap ditulis macam itulah ayat dia, saya tak berapa ingat. Tapi itu maksud dia. Dia anggap dulu tu macam tak sesuai, saya tak jumpa saya punya jalan, tak cantik, tidak ikut trend kan. Tapi yang sekarang tu lah saya punya life yang sebenar. Sampaikan dia anggap yang tu yang betul. Orang terbalik patutnya kan. Saya tak naklah sebut apa nama akaun semua tu. Cuma kita ambil iktibar lah benda ni kan. So kita rasa terbalik patutnya. Patutnya dia kena sebut yang dulu tu macam tu kan, yang teruk-teruk sikit. Sekarang ni saya dah berubah kan, barulah betul. Tapi ini terbalik. Lepas tu bila saya tengok komen,
lagi haru biru. Komen tu lagi ramai yang sokong benda tu. Yang saya rasa hairan kadang-kadang benda yang salah terang-terang pula salah, bukan benda-benda yang macam sama-sama kan, kita tak nampak benda ni terang-terang salah. Benda ni lah orang duk ramai sokong. Dan saya pun rasa hairan macam mana boleh jadi macam ni. Kita tahulah kebanyakan orang tengok TikTok ni kebanyakan yang jenis muda-muda lah kan. So yang muda-muda ni lah yang sokong benda tu. Kan, dan kita risau sangat generasi yang muda sekarang ni dia semakin tua nanti dengan sikap macam ni, dia akan menyebabkan generasi yang akan datang yang sekarang masih lagi bayi kan, yang mungkin baru lahir ke tahun ni ke apa kan, yang akan datang punya generasi ni kita risau lagi mencabar, maknanya lagi teruk, lagi lemah pegangan agama kan. Dan memang kita tak boleh nafi ini memang akan berlaku di akhir zaman. Jadi ibu sekalian, cuma kita belajar ni kita nak pastikan kita tak tergolong dalam kategori macam tu kan. Kita minta sangat kan, macam tadi ada yang komen kan, kita minta Allah jauhkan, kita minta sangat Allah jauhkan kita, macam Kak Nur lah ada komen tadi kan, dia minta sangat Allah jauhkan kita daripada sikap macam ni kan. Dan untuk keturunan kita macam tu lah, kita tak boleh nak terlalu kontrol. Maknanya kalau sekadar anak cucu tu boleh lah, tapi biasanya cicit tu dah tak sampai dah, biasanya lagi bawah tu lagi tak sampai. So kita nak buat apa? Kita boleh serah, kita boleh doa pada Allah, serahkan je lah kepada Allah. Kita harap, kita doa zuriat kita, maknanya keturunan kita semua ni Allah lindungilah kan. Sebab kita mungkin contoh tak hadapi hari kiamat, tapi pastinya generasi kita yang maknanya bawah-bawah kita yang ada ni akan menghadapi juga hari kiamat kan. So kita boleh buat apa? Kita serah pada Allah je lah. Kita harap Allah lindungi mereka, Allah bimbing mereka, Allah bagi mereka hidayah. Macam tu lah sekalian, nak sebut antara cabaran di akhir zaman ni. Jadi kita sama-sama lah kena saling memperingati lah, dan jangan sampai jadi macam tu. Jangan kita anggap benda yang maksiat tu, benda yang salah tu, mungkar tu lah yang betul. Kita anggap itulah perubahan saya, itulah saya punya future saya. Jangan sampai macam tu. Itu paling susah nak berubah kan. Paling-paling pun kita kena ingat, bila buat salah tu kena ada rasa malu, kena ada rasa bersalah tu, kena ada. Selagi ada rasa guilty tu, bersalah tu, insya-Allah boleh berubah lagi. Sebab kita tahu benda tu salah, cuma kita kadang-kadang terleka, terlalai buat benda jahat kan. Contoh melambatkan solat sikit ke apa kan. Contohlah kadang-kadang mungkin berlaku kan. Mungkin apa-apa lah, something kita tahu kita buat salah. So kena ada rasa malu, kena ada rasa bersalah. So insya-Allah masih lagi boleh berubah. Tapi once bila kita dah tak ada rasa bersalah, siap berbangga lagi, itu sangat-sangat bahayalah. Orang nak kategori macam ni nak berubah sangat susah. Sebab dia dah hilang rasa malu buat salah. Ini adalah antara fitnah akhir zaman. Kan Nabi sebut dalam hadis kan, bila kamu hilang rasa malu, buatlah apa yang kamu nak. Dan bila di akhir zaman memang nampak terbalik. Yang mungkar tu ramai sokong, yang benda betul tu ramai condemn. Jadi terbalik. So memang akan berlaku. So kita tak boleh nak buat apa, cuma kita boleh doa jangan kita jadi macam tu lah. Mudah-mudahan kita dapatlah sebagai mukadimah ni, sama-sama kita dapat peringatan, dapat kita letakkan target untuk tahun baru ni untuk kita jadi lebih baik. Mudah-mudahan lah Allah bimbing kita. Ingat, hidayah ni bukan kita tunggu, bukan kita seru je, kita kena cari, kita kena buat, kita kena minta pada Allah, baru kita dapat. Bukan kita hanya kata tak dapat hidayah, tak seru lagi lah apa. Jangan guna alasan ataupun sebab yang common macam tu kan, langsung tak betul. Sebab hidayah ni Allah akan bagi bila kita akan cari. Kan disebut dalam Quran kan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim kan. Yang mana sesungguhnya Allah takkan ubah nasib suatu kaum selagi mana kaum itu sendiri tak mahu berubah. Jadi kita ingat benda tu, mesti kita kena cari hidayah tu. Bukan sekadar kita minta sahaja, bukan sekadar kita tunggu sahaja, tak. Kita minta dan kita kena cari, ada usaha. Barulah Allah akan bantu. Baik. Jadi sekarang sebelum kita masuk tentang adab yang ke-26 iaitu masuk berkaitan dengan sebelum ni, kita bincang pada minggu lepas, hari Sabtu ke Ahad kan. Minggu lepas kan saya ada program. Kita bincang tentang adab sebelum nak tidur kan. So kita sambung sikit, ada kaitan iaitu adab sewaktu tidur pula. Masa nak tidur tu, apakah adab-adab yang kita boleh buat. Dan ini sebenarnya ada ulang kaji balik lah yang kita dah belajar dulu dalam kitab sunnah.
ada sikit-sikit kita ulang kaji kat situ-situ sikit jadi tak apa, kita akan tengok balik dan kita akan perbaiki balik. Jadi sebelum tu ada soalan saya nak jawab sikit ringkas lah kot. Bonda Khadijah, Assalamualaikum. Kalau puasa hari Selasa saja tapi ada masalah hari Rabu dan hari ini tak cukup 3 hari, tak ada masalah. Dia puasa hari putih ni sekurang-kurang sehari pun boleh. Maknanya macam Bonda katalah kan, puasa hari Selasa 13 kan, betul, semalam tak puasa, Rabu, hari ni pun tak. So kita ada masalah, di satu hari pun okey. Yang penting kita berpuasa. Baik. Okey, baik, kejap saya sebelum nak sambung, nak mula ni kejap ada gangguan sikit kejap Okey, baik. InsyaAllah kita mulakan. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain insyaAllah wa amin. Pada adab yang ke-26, Syekh meriwayatkan hadis dalam bab ini daripada gurunya Syekhul Murabbi Ahmad Baqi bin Usman dari Pahang dengan sanad yang bersambung kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata bahawa Fatimah radhiyallahu anha pergi berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadu kepada baginda tentang kesan-kesan pada tangannya yang disebabkan oleh batu penggiling. Beliau mendengar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendapat beberapa orang hamba dan bermaksud untuk meminta. Ini Fatimah nak minta hamba lah untuk membantu kan. Namun beliau tidak mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, lalu memberitahu Aisyah iaitu tentang hajatnya, bukan hajaya tu, hajatnya. Apabila Rasulullah SAW pulang, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memberitahu baginda hajat Fatimah radhiyallahu anha. Ini berkata baginda Rasulullah SAW datang kepada kami sewaktu kami sudah berada di tempat tidur. Kami lalu bangun ingin mendapatkan baginda. Namun baginda berkata waktu nak tidur ni kan, baginda berkata apa? Tetaplah kalian di tempat kalian. Maksudnya duduklah. Tak payah bangun. Baginda lalu duduk di antara kami sehingga aku dapat merasakan kesejukan kakinya pada perut kami. Baginda berkata, adakah kalian ingin aku tunjukkan apa yang lebih baik daripada apa yang kalian minta daripada aku? Apabila kalian berbaring untuk tidur atau berada di tempat tidurmu, bertasbihlah sebanyak 33, bertahmidlah 33 dan bertakbirlah 34. Tu typo sikit 34 tu. Sesungguhnya itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan seorang pembantu. Hadis sahih Al-Bukhari 5361. Baik. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, ini saya yakin dan percaya ramai dah biasa dengar dah hadis ni. Dan kita pernah dengar dalam beberapa versi yang mana semua tu dia memberikan maksud yang lebih kurang sama. Okey, yang ni apa? Dia ada dua nama. Satu kita panggil zikir tidur, zikir nak tidur. Satu lagi kita panggil zikir Fatimah. Okey. Jadi sebenarnya dalam isu zikir tidur ni, dia adalah kiraan dia subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34. Dicukupkan 100. Seperti mana dalam hadis yang ni saya tersilap sikit, dan satu lagi riwayat Abu Daud 5065, dalam tu disebutkan, dia ada hadis yang panjang, kita bincang dulu kan, yang mana disebut tentang nak tidur tu 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 34 Allahu akbar. Dan kita tahu berkenaan zikir ni, dia memang ada sedikit perbezaan bila nak membezakan perbuatan. Contoh lepas solat dia beza sikit kan. Contoh nak tidur ni lain.
Dia ada ikut pada situasi. Kerana Nabi membezakan biar nampak semua tu kelainan. Tak adalah orang kata zikir yang sama setiap perbuatan sama sahaja. Kan dia tak nampak special. Tak adalah istimewa kan. Bila semua sama, senang je orang nak amal. Macam sama juga macam hadis. Bila hadis tu semua orang baca, terus boleh faham. Maka tak adalah apa-apa yang kita panggil istimewa sebagai sebagai nas Quran, sebagai nas dalam Islam kan. Dalil dalam Islam. Semua orang boleh baca, semua orang boleh faham. Dia bukannya macam novel, bukan macam cerpen, bukan macam komik-komik ke orang boleh baca boleh faham terus, tak. Dia mesti kita akan rujuk kepada apa yang ulama bahas. Ulama bahas pun gunakan disiplin ilmu dia. Kan yang di mana akan gabungkan ilmu-ilmu dia, ilmu alat, termasuk dengan ilmu alat sekali dia nak mengetahui apa sesuatu kehendak dalil syarak tu. Kan sebenarnya kita nak kata bukan senang kita boleh terus baca terus kita faham, terus kita amal, bukan macam tu lah. Kan dia mesti kena belajar, maknanya akan ada guru yang menerangkan, mesti kita akan faham. Barulah betul kan, dia bukannya jenis suka hati kita boleh belajar tu, taklah. Tak semua dalil macam, tak semua hadis yang macam tu. Kan, jadi sebab itu kita kena belajar nak selamat, berguru lah. Baik, jadi kembali kepada isu tadi, okay, tentang tidur tu, kita amalkan zikir ni tadi, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Satu lagi tentang zikir Fatimah. Zikir Fatimah ni, dia kiraan dia sama. Kiraan dia sama, 33, 33, 34. Dalam hadis ni pun disebutkan tentang kiraan yang sama. Dan isu dia pun ketika Fatimah radhiyallahu anha mengadu pada Nabi ni, dia nak pembantu rumah sebab dia rasa letih ataupun penat nak buat kerja rumah ni. Kan kita tengok tadi kan dalam hadis disebutkan sampai tangan ada kesan semua kan. Dan dia nak mengadu pada Nabi, maknanya nak minta sebab dia dah tahu Nabi ada dapat beberapa orang hamba. Jadi nak minta supaya Nabi berikan, jadikan pembantu. Okay. Kemudian Nabi ajar kepada Fatimah. Dalam hadis ni disebutkan dia sama seperti zikir tidur. 33, 33, 34. Bukan 33 kan? Takbir 34. Dan dalam satu lagi hadis, Al-Bukhari juga 3705. Dalam tu disebut dia terbalik. Allahu Akbar 34. Lepas tu baru Subhanallah 33. Lepas tu baru Alhamdulillah 33. Datuk Ustaz macam mana nak amal ni? Dua-dua ni berbeza. Jadi kita ingat, satu kiraan dia sama. Satu lagi dia membawa kaedah yang sama. Jadi untuk kita menepati tadi saya sebut, kita nak membezakan. Kan nak membezakan zikir tidur satu, zikir Fatimah. Maknanya ketika penat, terutama ibu-ibu lah. Yang mungkin biasa penat, letih kan, nak buat kerja rumah. Mungkin baru ni sekejap lagi nak siang ikan ke. Contohlah. Kan, mungkin nak potong ayam ke apa kan. So nanti bolehlah amalkan zikir tu. Kita amalkan, maknanya kita dah buat kerja, rasa penat letih kan. Duduk sekejap, kita zikir sekejap. Dia tak lama pun kalau kita zikir macam biasa ni, lebih kurang dalam satu zikir 1 saat je kan. Lebih kurang 2 saat lah kita letak kan. Jadi kalau 100 zikir baru lebih kurang dalam 200 saat. Lebih kurang dalam 3 minit lah. 2-3 minit selesai dah. Kan, so kejap je sebenarnya. Jadi kita amalkan. So nak membezakan, kita ambil lah, berpeganglah pada kaedah tadi, iaitu kita kata membezakan. Maknanya untuk zikir Fatimah, kalau bukan waktu malam, zikir Fatimah sahaja, mulakan dulu dengan Allahu Akbar 34. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Ini tepat dengan hadis Al-Bukhari satu lagi tu 3705. Itu kaedah dia. Kalau zikir waktu malam, biasakan orang penat ni kan waktu malam. Lepas tu dia nak tidur. Kan biasa kita macam kita bekerja kan hari ni seharian kan. Lepas tu dia berkumpul ke penatan tu sampai malam. Biasa kalau orang tidur tengah hari pun Faidullah pun dia nak rehat sekejap, nak dapat energi sikit. Tu sampai tahun sama lagi kan. Mungkin dia ikutlah masing-masing lah apa yang dia orang buat ni. Jadi buat kerja ke belajar ke apa sampailah petang sampai malam. So lepas isyak tu biasa baru masa mengantuk. Maknanya waktu tu lah kita rasa penat yang nak tidur tu. Nampak dia gabung kan, penat dengan tidur. So kalau waktu macam tu kita rasa penat dan nak tidur, maka amalkan sahaja zikir nak tidur. 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah, 34 Allahu Akbar. Dia bila waktu malam kita nak amalkan zikir tidur tu, baca yang tu. Dia dah gabung dah zikir Fatimah, sama je. Tapi kalau waktu siang, macam sekarang, kita rasa penat ke apa, maka ambil kaedah zikir Fatimah yang khusus.
Allahu Akbar 34, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. So ini sedikit je perbezaan. Kiraan dia sama tapi susunan dia kita bezakan. Itulah yang ikut kepada ketepatan kita nak beramal. Hadis ni tentang tidur. So bila zikir Fatimah dan waktu nak tidur, so dia amalkan sekali lah. Kan kita gabungkan sekali sebab biasa nak tidur tu penat kan. So kita amalkan yang ni. Tapi kalau yang ketika penat waktu siang, bukan nak tidur waktu malam, dia sekadar zikir Fatimah sahaja. Maksudnya 34 dululah Allahu Akbar, 33 Subhanallah, 33 Alhamdulillah. So ini hadis yang pertama. Termasuk pada hadis yang kedua, disebut daripada Hafsah radhiyallahu anha. Dia berkata bahawa apabila Rasulullah SAW berbaring di tempat tidurnya, baginda meletakkan tapak tangan kanan di bawah pipi kanan. Hadis sahih juga ni, riwayat An-Nasa'i 2367. Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian, ini pun kita pernah bincang dulu kan dalam satu sunnah. Dalam tu kita ada sebut tentang nak tidur, dia bukan sekadar letak tangan kat bawah pipi je, dia siap ada doa lagi. Dalam riwayat Abu Daud kan, 5105 ke apa 5 something lah, 50 macam tu dia ada riwayat Abu Daud yang disebutkan tentang satu doa tu, Allahumma qini azabak yauma tub'atsu ibadak. Ya Allah, jauhkanlah aku daripada azabmu pada hari kebangkitan hamba-Mu. Allahumma qini azabak yauma tub'atsu ibadah. Pasti tu riwayat Abu Daud, cuma hadis sahih, cuma saya tak pasti nombor hadis tu berapa. Tapi 5 something lah. 5 apa, saya try check tengok sekejap. Okey, tapi kaedah dia sama, iaitu ketika kita kita nak tidur, letakkan tangan di bawah pipi, kita bacakan doa tu. Dia sambil letak tangan, tak kita baca. Bukan kita bincang dulu kan, cuma kita ulang kaji sikit lah. Allahumma qini azabak yauma tub'atsu ibadah. Saya cek dulu nombor hadis berapa. Ni riwayat Abu Daud 5045. 5045 5045 ni hadis sahih. Dia kaedah sama je. Hadis ni lebih kurang macam ni juga. Daripada Hafsah juga. Periwayat pun sama, perawi pun sama. Daripada Hafsah juga, cuma disebutkan satu lagi bacaan. Nabi baca Allahumma qini azabak yauma tub'atsu ibadah. Ya, saya cuba share lah kot. Dalam kita dah bincang ni ada kaitan kan. Sekejap saya share sekali slide tu. Biar kita nampak sikit. Dalam kita bincang ni, kita kaitkan sikit lah apa yang kita dah pernah bincang dulu. Sekejap. Dalam kuliah yang penting kita nak tidur tu, kita amalkanlah apa-apa sunnah yang boleh. Kan, mungkin kita tak mampu nak buat semua lah kan, mungkin banyak tu kan. Jadi yang penting adalah janganlah sampai tidur terus. Kan, jangan sampai itu, memanglah kita ngantuk, penat semua kan. Tapi seboleh-boleh janganlah terus tidur, sebab kita ingat nak bezakan daripada kita ni dengan orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang kafir. Kan mereka biasa tak ada baca apa-apa pun. Ataupun mereka doa kepada Tuhan doa je. Kan? So kita ni kena beza, jangan kita nak sama. Sedangkan Nabi bersungguh-sungguh nak bezakan kita dengan Yahudi Nasrani kan. Macam Yahudi dia ambil hari Sabtu, Nasrani Kristian ambil hari Ahad untuk di-specialkan hari dia. Kita Jumaat. Kan, Jumaat kita ni hari special. Lepas tu ada yang solat Jumaat. Bahkan contoh yang lain apa tentang puasa kan. Kita nak beza daripada golongan-golongan yang sesat ni. Kan contoh mereka amalkan kan puasa Ashura tu kan, 10 Muharram dengan isu Karbala tu. So kita gandingkan 9 dengan 10 ataupun 10 11 ataupun 3 sekali. So Nabi bersungguh-sungguh nak bezakan kita ni dengan Yahudi Nasrani yang mana mereka tak beriman kepada Allah ni. Mereka mensyirikkan Allah. Kita pula alasan kita harmoni, kita pun join yang libatkan agama lah. Macam baru ni kan, pasal hari Natal kan, ada isu tentang ucapan Merry Christmas kan. Ada isu juga tentang kita join sekali nyanyian mereka, bacaan kata doa-doa mereka kan. So kita ingatlah, kena jaga batas lah. Janganlah kita sampai kita macam
semua atas alasan harmoni toleransi, kita pun tak apa, join kan. Dia join tu kalau tak melibatkan agama tak apa. Kalau sekadar contohlah di hidang makan kan, lepas tu kita pastikan kita kenal lah dia kan, tak ada apa-apa unsur yang haram, tak ada libatkan langsung. So kita nak join sekadar makan-makan tu okey lah. Okey lagi sebab dia makan, dia sekadar makan kan. Macam kita jemput orang datang, kita buat jamuan raya kan, so dia sekadar makan sebenarnya, kita bergembira dengan makan. Okey, kalau boleh elak pun lebih baik, tapi contoh dia dah jemput kan, so kita meraihkan sekadar makan je. Tapi kalau melibatkan agama dia, melibatkan apa-apa upacara ritual dia, so memang no lah, say no lah kan, memang tak boleh lah. Nak ucapan pun kita boleh je sebut selamat bercuti, happy holiday kan, boleh je, ada je alternatif dia. Tapi kita masih lagi nak juga atas alasan toleransi lah, kita pula kata bersekongkol sekali kan. Akhirnya tak perasan kita rupanya dah setuju, kita dah macam redha dengan agama dia tu, dengan pegangan dia, walaupun kita tak adalah detail pun kita tengok apa yang dia buat, tapi kita pun join sekali kan, dia nyanyi lagu-lagu yang tertentu lah, sebut nama Jesus lah apa semua kan. Ada pula ayat-ayat yang memang dia macam terima, dia sebut Nabi Isa sebagai Tuhan pun, kita pun join sekali. So macam dah redha lah ke atas agama dia. Ni bahaya ni, bila libatkan agama kita bagi chance ke apa, kita terlibat kan. Sebab tu sekali kita ingat dalam amalan kita pun sama, amalan harian kita seboleh-boleh bezakanlah kita daripada orang yang bukan Islam, orang yang kafir ni kan. So antara kita punya pegangan kita adalah amalan sunnah kan. Pegangan kita adalah yang kita buat ni doa-doa minta kepada Allah kan, sunnah-sunnah yang Nabi tunjukkan. So inilah membezakan kita dengan orang. Kalau kita pun tidur macam tu juga, dia pun tidur macam tu, kita pun ikut ustaz syaitan, tidur meniarap kan, tidur mengelentang kan. Jadi tak ada beza lah kan, kita dah sama dah kan. Padahal itu dah Nabi dah terang-terang Nabi larang, kita pula nak juga ikut cara macam tu. Betul Nabi sebut kan, akhir zaman orang akan ikut juga jejak langkah ni, la tattabi'anna sananal ladzina min qablikum, ikut jejak langkah umat terdahulu, shibran bi shibr wa zira'an bi zira'in, sejengkal demi sejengkal, hasta demi hasta, sampai masuk lubang biawak tu kan. Betul bila sahabat tanya Yahuda wan Nasara, kena Nabi sebut sampai lagi kalau bukan mereka kan, memang kita akan ikut balik Yahudi Nasrani. Dan itu dah janji Nabi, memang kita nampak hari ni berlaku kan, hari ni pun dah berlaku dah kan. So persoalan dia, adakah kita ni kategori yang kita menentang atau kita pun bersekongkol? Itu persoalan lah, itu atas diri kita. Kalau kita betul-betul belajar, betul-betul kita kuatkan iman, semangat kita, so insya-Allah kita boleh lawan, tetap masuk dalam golongan macam tu. Tapi kalau kita buat acuh tak acuh kan, kita tak kisah atas alasan nak toleransi, semua kita campur aduk, so kita lah yang akan tergolong dalam kalangan yang masuk lubang biawak tu. Waliyazubillahi min zalik. Bagi kita tak perasan, kita akan anggap normal, biasa kan. Itu dia akhir zaman, benda salah nampak betul, benda yang betul nampak salah, orang yang salah tu ramai sokong, yang betul tu ramai orang kecam, kan, macam-macam kan. So itulah, kita sama-sama kena berhati-hati dengan fitnah akhir zaman. Kita kena betul-betul dengan ilmu kita kenal. Itu yang kena muhasabah, kan, kita kena check balik. Jadi inilah doa dia sekarang kita amalkan. So kalau boleh, seboleh-bolehnya kita buatlah sunnah-sunnah ni kan, sebanyak yang boleh lah. Tak mampu semua pun jangan tinggal semualah, buat apa yang patut, apa yang boleh. So ini satu lagi sunnah daripada Hafsah juga, kita amalkan sama, pipi kanan tu letakkan tangan pipi kanan tu sambil bacakan doa, satu lagi doa. So itu yang kita boleh buat. Okey, baik. So ni tentang hadis-hadis berkenaan dengan tidur lah, yang kita dah bincang kan, sudah ke-55 dah lama lah tu dalam bab 100 sunnah. Tengok tentang apa yang penulis kitab letakkan huraian latar belakang bab. Baik, latar belakang bab ni disebutkan bahawa tidur itu adalah saudara kematian. Dalam kitab Syu'abul Iman, karangan siapa? Imam Al-Baihaqi kan, Syu'abul Iman, di mana disebutkan, oleh itu hendaklah kita melakukan persiapan untuk tidur, sebagaimana kita melakukan persiapan untuk menghadapi mati.
Hendaklah kita berniat bahawa tidur ni bukan sekadar satu malam yang menjadi rutin harian, bukan satu amalan yang menjadi rutin, dan bahkan memberikan kerehatan kepada tubuh badan supaya dapat meneruskan ketaatan kepada Allah dan memanfaatkan setiap nafas yang Allah kurniakan kepada kita sebagai satu ibadah sepanjang malam sehingga waktu subuh. Ni nak sebut ni apa ni, kepentingan baca doa. Paling kurang doa jangan tinggal lah. Sebab kita dah sebutkan doa ni dia dah kira dalam perkara adat, dah kira macam niat doa ni. Kan? Sebab kita kalau ikut logik, memang kita buat ni senang. Kita kata aku niat ya Allah, aku niat semua yang aku buat sepanjang hidup ni kerana Allah. Memang kita niat macam tu. Kita syahadah pun kita dah sebut dah. Memang kita buat apa pun kita kerana Allah juga. Tapi setiap kali nak buat satu amalan khusus, dia kena ada satu niat ataupun doa. Macam kalau amalan yang fardu ataupun ibadah yang khusus, kita ada niat. Tak ada masalah lah kan isu kat situ kan. Tak baca bismillah pun tak apa. Contohnya niat wuduk. Kita tak baca bismillah pun tak dapat sunnah je. Tapi niat tu dah ada. So memang dia menepati rukun yang kita kena buat. Tapi dalam isu adat, perkara yang kita buat ni sekadar sebagai manusia biasa. Macam kita sekarang ni lah kan. Sekarang ni belajar ni kita dah sebut nama-nama Allah. Kita baca doa tadi kan. So doa-doa tu pun dah merangkumi dengan niat dah. Kan nampak doa tu penting kan. Contoh kita buat lain lah. Kita naik kereta pergi ke mana-mana kerja kan. Kita tidur. Kita amalkan apa lagi. Kita mungkin isi minyak ke apa kan. Semua ni dia adalah satu benda yang adat. Yang rutin manusia buat. Kebiasaan manusia akan buat. Jadi kalau kita tak sebut nama Allah, dia akan jadi rutin yang sekadar dunia je lah. Oh kita nak isi minyak ni, untuk pergi ke sebuah tempat. Jadi rutin je. Tak sebut nama Allah, bismillah pun tak ada kan. Orang takkan niat lah khusus kan. Dia akan bismillah je ataupun dia baca doa-doa yang tertentu. Macam nak tidur dia baca doa tidur. Macam nak makan baca bismillah ataupun baca doa makan. Doa-doa apa yang dia nak amalkan. So bila kita sebutkan bismillah paling kurang ataupun baca doa tu, itulah menggantikan niat. Yang mana kita buat ni bukan sekadar nak dapatkan keduniaan, tapi nak dapatkan redha Allah. Setiap perbuatan kita, pergerakan kita. Itu disebut dalam Quran kan, apa ciri-ciri orang ulul albab. Apa dia kan disebut dalam Ali Imran kan 191. Apa allazina yazkurunallah haqiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Dalam Ali Imran 191. Yang mana disebutkan tentang ulul albab. Ayat sebelum tu tentang ulul albab. Sekali disebutkan tentang ulul albab. Siapa ulul albab ni? Orang yang ingat, orang yang cerdik lah kan. Ulul albab ni kita panggil orang cerdik. Macam nama sekolah kan, MRSM ulul albab. Baguslah macam tu. Jadi ulul albab ni siapa? Kan orang yang ingat Allah, dia berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, baring pun ingat Allah. Dia fikir tentang penciptaan langit dan bumi. Dan disebutkan setiap yang Allah cipta, ya Allah Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau menciptakan benda ni bukan sekadar batil, maknanya bukan sekadar suka-suka. Bukan sekadar tanpa sebab. Kan mesti ada sebab dia kan. Subhanaka, maha suci engkau, faqina azabannar. Maka jauhkanlah kami daripada azab neraka. Ini contoh ciri-ciri ulul albab yang kita nak dapat. Maknanya kita akan ingat pada Allah ni setiap masa. Sebab itu bila kita amalkan sunnah, dia dah termasuklah kategori. Kita tak payah fikir-fikir dah. Memang kita buat sunnah ni, memang kita akan ikut seperti Nabi buat. So kita akan dapat kebaikan yang maksimum. Itu orang yang paling susah tu di akhir zaman nak pegang teguh pada sunnah. Sebab apa? Sebab kita tak tahu. Itu masalah ni, kita tak belajar sangat. Atau kita dah tahu tapi kita tak buat sangat. Dan ibu sama jugalah kan, lebih kurang je nak kata kita sama-sama lah muhasabah kan. Jadi itulah nak kata kita pentingkan doa. Doa dalam apa yang kita buat ni sebutkan. Bahkan nak tidur pun sama. So akan jadi adat, jadi ibadah. Kan, so pentingkanlah doa ni. Bahkan tak doa pun sekurang-kurang bismillah lah. Kan apa je kita buat, amalkan bismillah. Amalkan zikir kepada Allah. Tak kira kita nak isi minyak, kita sebut subhanallah ke, kita nak bergerak sebut alhamdulillah. Walaupun tak kena pun kan. Tapi sebutkan nama Allah. Itu paling penting. Dia sebut di mana ingat Allah tu, jadi ibadah lah benda tu.
Kan nak senang bismillah je lah kan. Sebut nama Allah dengan nama Allah ataupun apa-apa yang lain kan. Ada je nama Allah tu, maka jadilah ibadah. Termasuklah tidur. Bukan tidur sekadar kita nak rehat, nak sambung hidup esok cari duit. Bukan macam tu, bukannya keduniaan je. Dia adanya nilai akhirat. Adanya kita nak dapatkan Allah redha, Allah berkatkan kita, Allah sayang kita, Allah jaga kita. Kita nak semua tu kaitan dengan agama. Bukan dunia je, sebab dunia ni orang lain pun cari juga, orang kafir pun cari juga. Kan? So kita dengan dia tak sama je. Kita mesti ada dunia pun kita nak, akhirat tu lagi kita nak. Kita nak Allah tu, Allah redha apa kita buat. So kita cari dunia ni kan, ikut syariat. Kan? Kita ikut apa yang Allah bagi satu perintah. Apa yang Allah larang. Dan kita patuhi benda tu. Sebab kita nak menghadapi dunia dalam keadaan yang selamat sampai akhirat. Kan? Mungkin kalau orang-orang yang lain, orang yang kafir ni, mungkin ada juga lah kefahaman dia yang lain sikit tu kan. Tapi kita boleh nampak secara umum, dia adalah sekadar dunia je pentingnya. Bahkan sampai ada kepercayaan satu hidup balik. Ada kata apa istilah tu, reincarnation kan, hidup balik tu. Satu lagi kepercayaan juga, dunia ni habis-habis kan. Dia macam tu, sampai sekarang dia macam tu pun ada. Jadi dia anggap selagi mana hidup, enjoy lah. Dia nak bagi lesen buat jahat lah. Ikut nafsu kan, buatlah apa yang nak. Hidup ni sekali je, tak ada, lepas tu tak ada apa-apa dah. Itu pun macam tu pun ada. Tapi kita percaya apa yang kita buat semua ni, kita akan dapat balasan dia. So kita nak apa yang kita buat ni biar Allah redha. Jadi kita amalkanlah tadi semua tu kan, sebagai satu amalan untuk kita pastikan tidur kita ni bukan kosong, bukan sekadar tidur ni tidur adat, tapi tidur ibadat. Kita lihat pengajaran yang pertama, apabila Fatimah radhiyallahu anha, anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling disayanginya, meminta seorang hamba daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membantunya melakukan kerja-kerja rumah yang berat, baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan beliau apa yang lebih baik daripada itu, berupa zikir-zikir yang menghilangkan keletihan. Namun begitu, ramai antara kita melupakannya ataupun tidak amalkannya. Sedangkan ia merupakan zikir yang mudah. Kan zikir yang simple. Kan? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ini kalau sebelum tidur. Kalau siang ke apa, amalkan Allahu Akbar 34, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33. Dan kita kena percaya, kita kena yakin. Ikut logik, memang kita rasa apa kaitan kan, jujur je lah kan, kita akan fikir kan. Contoh macam tadi lah, isu tadi kan, anak Fatimah ni minta kat Nabi kan, nak bantu kan kerja-kerja rumah, aku dah seletih ni, tengok tangan ada kesan ni kan. Jadi ikut logik kita akan fikir ayahnya, maknanya Nabi akan bagilah bantu, ataupun Nabi akan bagi nasihat ke apa kan, bagi motivasi kan. Tapi Nabi ajar kepada anaknya zikir. Dan kita akan rasa, mungkin terlintas, apa kaitan? Kan? Logik jujurnya lah kan. Mesti kita terlintas kan, apa kaitan ni, anak dia minta bantu, ayah dia bagi amalkan zikir, suruh amalkan zikir. Jadi apa kaitan, connection ni kan? Kat sinilah adanya nilai agama. Kita ingat ibu-ibu sekalian, dalam bab syariat memang ada je banyak benda yang kita ni sebenarnya tak tahu pun kan. Contoh paling simple daripada sudut kajian sains kan, tentang isu roh kan. Mana ada kajian yang dapat dibuktikan roh ni macam mana ditiup. Dia diakui adanya roh, dia akui dalam jasad kita adanya roh. Maknanya ada sesuatu yang akan keluar, ada tindak balas lah kimia dia tu, akan bila mati tu akan ada kaitan dengan roh. Tapi tak dibuktikan secara sains, tak boleh. Ini contoh perkara yang ghaib lah, kita tak tahu kan. Bahkan contohnya makhluk ghaib pun banyak benda yang kita tak tahu pun kan. Dan kata ilmu kita terbatas sangat lah kan. Jadi sebab itu dalam bab syariat memang ada banyak benda yang sebenarnya di luar daripada kotak fikiran. Antaranya contoh macam amalan ni, kita rasa logik akal kita tak kena mengena, tapi dari sudut logik agamanya sangat kena.
Dari sudut apa yang syariat suruh, perkara-perkara yang termasuk perkara ghaib, perkara yang luar biasa, luar daripada adat kebiasaan, benda ni adalah possible. Sebab itu kita percaya sebab benda ni ada daripada hadis yang sahih. Bukan rekaan ke cerita-cerita dongeng ke daripada siapa-siapa ke, bukan. Jadi sebab itu kita terima dan kita amalkan. Dan kita kena ingat, bila amal kena percaya 100%. Jangan kita rasa try je lah. No. Kalau kita boleh amal macam-macam petua daripada seseorang, yang ni lagi kena amal, lagi kena percaya. Kan? Kita kan kadang dengar kan daripada seorang, petua macam ni, untuk dapat anak macam ni, contoh kan. Petua macam ni untuk sekian-sekian dapat sesuatu kan. So kadang kita percaya benda tu, padahal tak ada pun apa-apa bukti daripada sudut syarak, tak ada pun bukti daripada orang yang bertauliah. Cuma kita dapat siapa-siapa hantar, kita percaya. Yang tu pun kita boleh nak buat, yang ni lagi kena buat. Kepercayaan tu kena letak di tahap yang autentik. Maknanya 100% serah, maknanya percaya, yakin. Buat macam tu, baru kita akan dapat kesan dia. Macam contoh satu lagi lah, kita ambil contoh praktikal kita. Isu qailullah, tidur tengah hari. Qailullah ni, kan kita tahu dari sudut sunnahnya memang betul, tepat sebelum nak zuhur. Tidur sebentar, tidur bukan kita just baring, tidur. Maknanya memang kita hilang kesedaran sekejap lah, tidur. Dan dia cuma sebentar. Dan ikut kepada benda ni dibuktikan lah dari sudut sainsnya, memang dibuktikan. Dia adanya kesan, dia akan kata apa, saya tak pasti apa istilah yang khusus, cuma dia berikan kesan yang baik lah, kita dapat refresh balik kan. Maksudnya kita dapat energi sikit petang tu. Okay, cuma ni dah buktikan daripada sudut sains, tapi dia asalnya daripada syariat. Dibuktikan daripada sudut syariat, memang dalam hadis, dan dia buktikan dengan sains dari sudut tindak kajian para saintis ni dibuktikan. So kita buat kan, kita buat, satu kena percaya 100%, satu lagi kena buat cara yang betul kan. Kalau tidur sebelum katalah pukul 11 tidur kan, bangun sampai pukul 1, 2 jam tidur kan, itu tidur biasa. Itu bukan qailullah, itu terlalu long, qailul long. Qailul long, dia panjang sangat tu. Dia kena tidur ni sekejap je, dia sebentar. Kita boleh ambil anggaran lebih kurang dalam 15 minit pun okey, ataupun paling-paling pun setengah jam lah. Dia cantik 15 minit lah. 15 minit, so kita takut terlajak tu, letakkan alarm kan, letakkan penggera dan something lah. Dan ibu-ibu sekalian, kita kena buat dan kena percaya. Jangan kita rasa saya nak try je, no. Dia kena percaya 100%. Cuma yang ni kita dah ada bukti. So kalau tak percaya apa pun, contohlah tak percaya pun, kita boleh tengok dari sudut sains. Biasa orang sebut sains ni dia akan percaya sebab dia jelas, dia nampak kan. Kajian sains ni dia akan nampak, bukti tu, eksperimen tu dia akan nampak. Tapi kalau yang bab syariat ni ada benda yang tak nampak, benda yang ghaib sikit lah, macam tadi zikir ni kan. Lepas tu saya nak sebut cuma contoh lah. Biar kita amal ni kena satu percaya, dan kita kena betul-betul amal cara yang betul, baru kita akan dapat kesan kan. Macam qailullah ni, ibu sekalian, kalau yang tak biasa buat, cuba buatlah kan. Cuba kalau boleh jadikan satu kelaziman. Macam yang saya tahu ni, ada satu sekolah yang asrama ni, mereka ada amalkan macam ni, sangat baik. Ada satu sekolah swasta yang saya pernah pergi program pun sama, dia ada amalkan qailullah ni. Sebab dia memang integrasi, dia pagi petang. So dia memang ada masa tengah hari tu, dia akan suruh orang tidur. Maknanya suruh budak-budak dia tidur lah 15 minit kot, macam tu lah, lebih kurang sekejap je. Dan saya juga dapat tahu yang ada di luar negara ada buat kan, tak pasti negara apa. Ada juga dia amalkan dalam education system dia, dia akan suruh student dia tidur. Maknanya qailullah lah. Kan? Jadi itu sebenarnya memang kesan dia sangat luar biasa sebenarnya. Dan kita patut sangat amal. Kita sendiri kalau boleh kita amalkan sendiri. Kalau kita boleh buat di rumah dan kita jemput kalau kita boleh buat di rumah, maknanya kita praktikkan dengan anak-anak sekali, lagi bagus. Sebab ni bukan sekadar dapat kelebihan dunia ni, dapat pahala sunnah lagi. Itu yang kita seronok untuk nak buat kan. Dia dapat 2 in 1 lah. Dunia pun kita dapat kelebihan, akhirat pun kita dapat, maknanya sunnah pun dapat. So ini antara contoh yang saya nak sebut. Kita buatlah, kena yakin 100%. Kan memang ada kesan. Ibu sekarang kena buat lah kan. Kena buat, memang ada kesan.
Saya sendiri personally, even semalam pun saya amalkan benda ni kan. Memang kesan dia lain. Kita pagi tu dah buat ada program, ada buat kerja kan, siapkan modul apa semua kan. So memang letih lah kan. So letih saya drag sampai nak dekat Zuhur lah, 12.45 semalam kan. Saya tidur, so saya terkejut sikit, bangun 1 lebih sikit. Saya tengok tak Zuhur lagi kan. Saya biasa letak lah alarm kan. Tidur lagi sekali, bangun ni saya dah Zuhur, ngam-ngam Zuhur dah, dengan azan. Lepas tu pergi solat lah kan, kita solat duduk semua kan. Lepas Zuhur tu, dia memang energi tu lain macam lah. Maknanya kita akan rasa macam fresh balik. Padahal pagi tu mengantuk sangat. Mengantuk daripada awal lagi. Tapi saya tak tidur lah. Saya lawan benda tu. Saya cuba paksa juga. Sebab kita mungkin tak kodok tidur yang lama kan. Tapi bila buat tidur sekejap tu, petang tu memang fresh. Tapi malam tahan. Cuma malam tu saya tidur awal sikit lah. Tidur awal sikit sebab pagi tu nak bangun awal buat kerja lain pula kan. Pagi tadi lah. So macam tu lah, nak kata contoh maknanya benda ni berkesan, kita kena percaya, tu paling penting dan kita kena amalkan. Kita ingat ia adalah sunnah. So yang tu yang nak bagi semangat lagi tu. Yang penting percaya, jangan kita pertikai. Itu pun satu lagi masalah. Pada orang pertikai ikut logik kan. No. Dia bila sampai beragama, banyak benda yang meraib yang kita kena terima sebab ia adalah daripada sumber yang sahih. Memang kita kena terima. Kita tak tahu. Ilmu kita ni terbatas. Jangan kita rasa kita semua tahu serba-serbi, tak ada. Tak ada siapa pun orang yang paling hebat, paling kaya ke pandai ke sama, dia akan mati juga. Dia ada ilmu terbatas. Itu kita kena, wahyu-wahyu ni daripada Allah kan. Yang Nabi dapat semua daripada Allah. So kita terima betul-betul. Yang kita ada rasa macam, oh aku ni pandai, aku ni nak takwilkan apa. Jangan. Kita pula memandai-mandai, tak boleh lah. Okay, yang kedua, perbuatan mentangkan tapak tangan di bawah pipi kanan ni boleh lakukan bila kita berbaring menghadap arah kanan. Tangan ke bawah pipi kanan, kita mengiring ke kanan lah. Kedudukan tidur ni datangkan rasa rendah diri, pengembalian diri kepada Allah supaya dia memudahkan kita pemeliharaan sepenuhnya daripada syaitan dan sekutunya. Tidur mengiring pada belah kanan adalah sunnah. Dan saya yakin ibu sekalian benda ni semua adalah kita dah tahu. So ringkas je lah kot lah, kita boleh skip. Okay. Dan terakhir yang ketiga, kebanyakan terdapat banyak zikir dan doa tidur. Jangan kita meninggalkan ni antara sunnah, ayat kursi, 3 kul, kemudian 2 ayat akhir Al-Baqarah, doa disebutkan dalam hadis tadi. Semua itu dapat menyempurnakan, meliputi doa dan zikir yang lain adalah lebih baik sekiranya ia disempurnakan dengan perbuatan mendekatkan kedua telapak tangan, dihembuskan ke atas keduanya dengan bacaan-bacaan tersebut, kemudian disapu di depan dan belakang tubuh badan. Kita baca tadi tu, kita hembuskan di tangan, 2 tangan ni, tapak tangan, kita sapu, dah habis bacaan kan, sapu daripada kepala sampai ke badan, maknanya badan semualah. Ini pun adalah sunnah. Jadi inilah sekalian untuk pagi ni, untuk sama-sama kita amalkanlah, dapatkan manfaat insya-Allah. Saya yakin benda kita dah bincang dulu dalam sunnah, cuma kita ulang kaji sikit, kita touch sikit. Jadi kita dapatlah sesuatu pada pagi ni. Ada yang bertanya tu soalan, saya kira terakhir lah kot. Kena bangun sebelum azan Zuhur ke selepasnya? Dia tidak dikhususkan, cuma ikut kepada kaedah ni sebelum azan lah. Maknanya nak dekat-dekat Zuhur tu dah bangun, ataupun masa azan tu. Takut selepas azan tu kan kita bangun pukul 3, 4 pula kan. Itu pun lepas azan juga tu. Kan, so kita boleh kata azan tu macam petanda lah. Maknanya dah waktu Zuhur tu, azan tu kita dah bangun. Kan, sebab tu kalau takut tak bangun, letakkan alarm. Takut terlajak je kan, mungkin boleh berlaku lah kan. So kita nak hati-hati lah. Kalau dia biasa tak apa, dia biasa. Dia tak biasa ni agak mencabar sikit lah. Jadi itulah sekarang untuk pagi ni, sekali itu dulu. InsyaAllah terdapat sesuatu yang bermanfaat. Kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang untuk adab yang akan datang insyaAllah. Wallahu ta'ala alam wa ilmuhu wa atam. A'udzubillahi samiil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udi'uka ma'allamtana farduduhu ilayna idha hajatina ilaih wa la tunsinahu ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanallahi wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin ada yang nak bertanya, kita boleh bagi peluang bertanya, Ustaz. Warahmatullahi Dekat wabarakatuh. sini mungkin ada yang nak bertanya kot, Ustaz. Okey, jap. Pak Rohanum, saya nampak ada kat sini angkat tangan. Apa depan ni ada kan ustaz ke? Tak ada. Oh, Tak ada. So saya mungkin Ustaz boleh bagi masa lah untuk para jemaah bertanya, Ustaz, ya? Okey, Boleh, silakan boleh. puan yang nak bertanya, silakan. Assalamualaikum. Ustaz, bila masa yang terbaik untuk tidur sebentar tu? Untuk memudahkan kita bangun malam. Okey, baik. Terima kasih kepada bonda yang bertanya. Nur Adida. Okey, baik. Jadi tentang maknanya qaidullah lah kan. So, dia tidaklah disebut dengan khusus. Cuma kita tahu dia sebelum zuhur dan sebentar. Jadi sebentar ni kalau kita lihat apa yang para ulama menghuraikan, banyaklah pendapat dia. So majoriti yang kita boleh ambil ringkasan adalah 15 minit lah. Dia lebih kurang kiraan dia 15 minit ataupun paling-paling pun setengah jam. Dia macam kiraan duha lah. Duha, betul duha. Mulanya duha kan 28 minit kan selepas syuruk. Ataupun kita ra'ah lah setengah jam. So berhenti ataupun akhir duha pun sama setengah jam sebelum zuhur. So setengah jam sebelum zuhur tu, itulah waktu yang mungkin kita boleh jadikan qaidullah. Seawal tu. Ataupun mungkin lagi sesuai adalah 15 minit. Sebab dia tak lama, dia cuma rehat sebentar. Dalam sebentar tu lah dia akan buat proses tu. Kan? So itu lebih tepat lah. Tapi ala kulli hal boleh je kita ambil dua tu. Maknanya setengah jam pun boleh. Macam sekarang zuhur, macam di tempat saya ni 1.17. So kita tolak lah setengah jam. Okay, 12.47 kan. So lebih kurang lah 12.50 ataupun 15 minit sebelum pukul 1 pun boleh. Macam itulah. Itulah kiraan yang kita boleh amalkan, insya-Allah. Okey, Puan Aisyah. Okey, Puan Aisyah nak bertanya ke kat tangan? Aisyah tahu atau Pemborano? Tak ada. Mungkin salah tekan. Okey, mungkin salah tekan Ustaz kan. Okey, tak apa. Ya, betul. Okey, tak apa. Dan di sini bersama-sama kesempatan ini juga saya ingin memaklumkan kepada para jemaah sekalian bahawa kuliah duha selepas ini iaitu Profesor Malaya Dr. Muhammad Suki memaklumkan kepada pihak kami beliau tidak dapat hadir kuliah duha berikutnya kerana ada hal kecemasan yang tidak dapat dielakkan dan saya mohon maaf bagi pihak Ustaz. Moga urusan Ustaz tu dipermudahkan insya-Allah dan Ustaz akan bersiaran di lain kesempatan insya-Allah. Terima kasih ya para jemaah yang dikasihi semua. InsyaAllah. Ustaz, terima kasih. Ustaz Muhammad Hafiz. Jazakallah khair. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.